Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Salam kecintaan saya kepada semua rakyat Malaysia dan seluruh dunia amnya. Pagi ni entah apa yang saya terfikir tiba-tiba nak cakap sesuatu. Sesuatu yang agak boleh memberi perubahan kepada pada masyarakat, iaitu daripada benda yang lama. InsyaAllah saya rasakan bahawa sudah tiba masanya untuk kita berubah daripada sesuatu benda yang kita pegang, yang benda yang dah lama, tapi kita nampak memberi kesan yang sedikit, memberi kesan yang tidak sebanyak yang kita impikan. Apa yang kita nak sampaikan hari ini, saya nak sampaikan ni ialah berkaitan dengan perubahan yang kita nak buat kepada perubahan pembelajaran manusia. Kalau dilihat apa yang berlaku, kita dulu dijajah oleh penjajah British. Penjajah membawa sesuatu cara bentuk pembelajaran yang orang kata membaca. Memang baik membaca. Dan melakukan secara teori. Memang baik teori. Tapi dalam soal ini, bukan saya nak mengatakan bahawa tidak baiknya kena membaca tu memang wajib membaca. Teori tu memang wajib ada teori. Di samping kita membaca dan teori, dari segi akademik kita tengok sekarang ini, di universiti, di sekolah rendah, semua ke arah membaca dan benda itu tak dipraktikkan, tak boleh direalitikan, tak dijurus kepada pekerjaan. Jadi apa yang kita baca, seboleh-bolehnya benda itu boleh dipraktikkan apa saja yang kita baca. Maksudnya kita kena sampaikan melalui perbuatan. Itu yang sebenarnya ilmu yang dimanfaatkan ataupun ilmu yang dilaksanakan. Kalau kata ilmu itu dibelajar di universiti ataupun di mana-mana saja di pusat pengajian, tapi tak dikeluarkan ataupun tak dilahirkan dalam bentuk perbuatan. Contoh kata, saya ambil contoh lah. Ini kita nak buat perubahan lah dalam segi sistem pembelajaran di Malaysia. Di peringkat universiti yang kita telah membelanjakan beribu-ribu kewangan. This is my experience, Apa yang kita belanjakan memang banyak. Dan kerajaan juga belanja memang banyak. Tetapi kita nak jurus kepada pembelajaran yang boleh melahirkan seorang manusia yang boleh melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan hasil, boleh mendapatkan pendapatan bagi dia. Itu topik yang kita nak bincangkan, iaitu setiap subjek ataupun setiap kos atau kursus yang dilahirkan, yang dihasilkan oleh mana-mana universiti, mesti ada related dengan peluang pekerjaan. Jika kursus tersebut meliputi hanya teori sahaja dan tidak direalisasikan melalui peluang pekerjaan, kita boleh jumuskan ataupun kita boleh buangkan kos itu. Sebab kos yang tidak bermanfaat akan merugikan masa, akan merugikan wang ringgit, dan yang menjadi mangsa ialah pelajar-pelajar. Jadi dalam soal ini, sebelum itu saya berharap siapa saja yang menonton video ini dapat subscribe dan dapat like video saya, untuk saya bagi lagi info ataupun bual bicara ini, supaya kita dapat keluar daripada kepompong dunia yang dibelenggu oleh dasar-dasar letakkan oleh penjajah dulu.
Kita tak nak kekal, kita nak perubahan yang boleh membantu manusia yang ke arah kebaikan, ke arah menjadi manusia lebih efektif, guna tenaga penuh. Kita tak nak yang keluar daripada universiti menganggur. Kita tak nak. Kita nak yang keluar dari universiti 99% ada pekerjaan. Sebab itu yang kesempatan yang kita nak bincangkan seterusnya. Itu saya minta likeskan dan subscribe video saya ini supaya saya dapat membantu memberi sumbangan idea dan perbincangan kita. Saya juga mengalurkan semua masyarakat di tak kira agama, bangsa, apa saja yang ada di Malaysia ini, supaya kita dapat membantu sesuatu permasalahan yang dihadapi oleh ataupun isu yang dihadapi oleh pelajar-pelajar yang keluar daripada universiti, yang kata 100-200 ribu orang yang menganggur ini. Jadi kita nak berbincang. Itu yang saya, dan dengan subscribe ini insya-Allah saya akan cuba lagi selepas ini, next video kita akan seterusnya memberi lagi perbincangan berkaitan dengan isu-isu yang berkait masalah pengangguran di kalangan pelajar, supaya after kita dah dapat conclusion dan kerajaan pun mendapat memahami apa yang kita bincangkan ini dan dapat melaksanakan, insya-Allah pelajar yang keluar daripada universiti 99% ada pekerjaan, dan insya-Allah kita akan menjadi negara yang maju suatu masa nanti, insya-Allah. Okey, thank you. Saya berharap kita dapat untuk sama-sama berbincang, sebab kita dah tengok dah lama, dah rasanya saya ingat dah sejak merdeka dah 20, 40, 50, 60 tahun dah kita masih lagi dibelenggu dengan keadaan belajar membaca seperti kita ni robot yang mesin fotostat saja, kan? Seperti mesin fotostat, tostat, hafal, baca, hafal, jawab. Dengan kaedah itu, bila keluar kita nak bekerja, tidak, nothing. Tidak ada peluang untuk orang yang hanya menghafal dan menjawab dan mendapat pencapaian cemerlang dalam akademik di universiti, dapat 4+ ke apa, 3+ ke atas, CGPA yang menarik, tetapi kita tidak ada peluang pekerjaan. Sebab ada, this is something pada cara ataupun kita punya kaedah pembelajaran dan pengajaran yang diadakan di universiti. Jadi itu semua kena kita kucaikan, kacau, ataupun kita odah, kita alun kembali, kita polishkan balik, kita bagikan idea. Manusia ni ada banyak. Kalau kita katakan di Malaysia ini ada 30 juta. 30 juta otak manusia ni kita boleh gunakan untuk dicurahkan kepada pembentukan perubahan, supaya dengan perubahan ini lahirlah masyarakat guna tenaga penuh. Tidak ada lagi kita lihat pelajar yang keluar dari universiti ini tidak ada kerja, kan? Sebab kita dah letak sistem pembelajaran yang menarik, yang baik, yang memang jurus ke arah peluang pekerjaan. Jadi itu yang kita nak bincangkan seterusnya. Jadi saya berharaplah video saya ini dapat subscribe, dan kita akan terus kepada next video yang berterusan. Kita sampailah, saya berjanji kita akan buat berterusan sehinggalah kita akan jumpa satu noktah, the ending dia, satu conclusion di mana kerajaan juga buat perubahan, di mana dapat suatu cara ataupun jalan sistem pembelajaran direct, belajar keluar dapat pekerjaan 99%. Kita berharap. Okey? Itu yang harapan kita dan doa kita, supaya rakyat Malaysia ini semua berada dalam keadaan, tak kira bangsa, agama apapun, asalkan dia keluar saja daripada universiti dia dapat pekerjaan.
Itu. Kalau kata COVID-19, kita boleh cakap, hari-hari menteri boleh cakap pasal bagaimana nak tangani masalah virus COVID-19. Dan akhirnya kita berjaya mengatasinya perlahan-lahan. Begitu juga dengan isu ataupun virus pengangguran yang pelajar keluar daripada universiti. Kita nak virus ini juga dicakapkan oleh menteri ataupun dicakapkan oleh kita, saya sendiri akan bercakap dan masyarakat akan bercakap, orang cerdik pandai akan bercakap, hari-hari akan bercakap. InsyaAllah, kalau menteri pun boleh cakap hari-hari berkaitan dengan pelajar yang menganggur, keluar daripada universiti, hari-hari dia boleh cakap dan dia boleh ubah. Dia boleh tahu, oh dah kurang dah berapa orang, dah kurang berapa orang, dah kurang sehinggalah berapa orang, sehinggalah tinggal lagi 100 orang yang tak dapat pekerjaan yang keluar daripada universiti. InsyaAllah, bagaimana kita boleh reduce COVID-19 itu, orang yang penyakit semakin kurang, orang semakin kurang. Begitu juga dengan pelajar 100,000 orang, 200,000 orang yang menganggur ni, kita dapat kurangkan. Kalau kata menteri bercakap hari-hari, begitu juga kita masyarakat bercakap hari-hari. InsyaAllah kita dapat cari jalan untuk keluarkan pelajar-pelajar ni daripada pengangguran yang kita kata membelenggu masyarakat, pelajar-pelajar yang keluar daripada universiti. Okey, sampai jumpa lagi. Salam satu Malaysia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.